Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Amrul bin Muhammad Yasir. Memegang nombor cik 13 DDT 19F1004. Saya ulang, nama diberi Muhammad Amrul bin Muhammad Yasir. Memegang nombor cik 13 DDT 19F1004. Benar, kami dari Kepulauan 4 ingin menerangkan mengenai Wiki Presentation 1. Tajuk yang kemudian kami dapat adalah mengenai polisi insurans. Bila ini adalah data-data yang telah diimport dari CSV file ke dalam Oracle. Bila ini adalah nama table bagi data tersebut, iaitu nama table policy insurance. Bila ini adalah data-data yang telah diimport dari CSV file ke dalam Oracle. Dan seterusnya saya akan menerangkan mengenai salah satu SQL statement lain, iaitu SQL statement iaitu like. Apa itu SQL statement like? SQL statement iaitu like ataupun panggil like condition. Description: the Oracle like condition allows wildcard to be used in the where clause of a select, insert, update or delete statement. This allows you to perform pattern matching. Parameters or arguments: expression, a connected expression such as a column or field. Untuk menggunakan SQL statement bagi like, dapat dua cara, iaitu menggunakan use percent sign wildcard ataupun underscore wildcard. Bila ini adalah contoh sintaks apabila anda ingin menggunakan SQL statement bagi like dengan menggunakan percent sign wildcard. Dan sekarang saya akan copy coding ini dan masukkan ke dalam Oracle. Comment paste. Baiklah, select nama column ataupun field. Select, contoh saya pilih column business type. Select business type from nama table iaitu nama table policy insurance, and where iaitu nama column ataupun field, where business type like %. Okey, saya dah siap. Okey, maksud penggunaan percent sign wildcard adalah ia dapat membantu pengguna sekiranya pengguna ingin membuka data daripada table tersebut. Maksudnya sini adalah saya ingin mengeluarkan data dari kolom business type daripada table policy insurance, di mana kolom business type dia adalah bermula dari kosong, bermula dari O. Apabila anda run, ia akan keluar office, budget and organisation. Maksudnya di sini adalah bila anda masukkan sintaks seperti ini, Oracle akan membaca, akan ambil dari database, dari table database yang mengambil data daripada table database yang bermula dengan huruf O, iaitu office, budget and organisation. Itu adalah cara untuk menggunakan SQL statement bagi like dengan menggunakan percent sign wildcard. Baiklah, ini adalah contoh sintaks menggunakan SQL statement bagi like dengan menggunakan underscore wildcard. Sini saya copy coding ini dan pastekan ke dalam Oracle. Baiklah, untuk penggunaan underscore wildcard, dia juga dapat membantu pengguna sekiranya pengguna ingin mencari data yang terdapat, menemukan data daripada table
tersebut. Contohnya saya akan select, saya memilih polisi, kolom polisi, select nama kolom iaitu polisi, from nama table iaitu polisi insurance, and where nama table, nama kolom ataupun field iaitu polisi, like contoh saya masukkan nombor 10028 underscore. Bila saya tekan run, maka maafkan saya. Sebenarnya saya akan run. Bila saya tekan run, maka mereka akan memaparkan polisi, data kolom polisi, kemudian data ada dua data iaitu 100281 dan juga 100280. Maksudnya di sini adalah dengan bila menggunakan underscore wildcard, ia akan membantu pengguna untuk memaparkan data yang hampir sama yang dibezakan hanya dengan satu karakter, satu karakter saja. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera Encik. Nama saya Sridhar Gopi Analaki Jaya Gopi. Nombor matrik saya adalah 13 DDT 19F 1193. Saya ulang. Nama saya Sridhar Gopi Analaki Jaya Gopi. Nombor matrik saya adalah 13 DDT 19F 1193. Baik, untuk tajuk hari ini saya akan terangkan pasal order by ataupun SQL statement order by. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu apa itu order by. Okey, apakah itu order by? Okey, order by adalah keyword yang kita guna untuk sort sesuatu keputusan atau jadual mengikut ascending ataupun descending. Okey, keyword yang kita guna untuk order by statement adalah DESC yang membawa maksud descending. Untuk ascending tidak ada keyword sebab biasanya order by akan keluar, result dia keluar dalam format ascending selepas kita type kod. Baik, depan saya ni ada satu jadual yang dipanggil sebagai my data. So yang ni adalah jadual my data. So dalam ni kalau kita tengok dia ada ID dan tarikh, lepas tu is, Boston, bars, caret, nombor 33, 177 dan ref. Okey, sekarang kita nak order by ataupun kita nak type order by, iaitu kod ni dekat sini untuk dapatkan output dia. So contohnya saya type kod ni. So inilah cara yang kita type kod untuk order by. So kalau kita type select star from my data order by ID. So saya nak jadual ni dia susun ikut ID, nombor ID ni. So kita type, kita run coding ni. Okay, kalau kita tengok sebelum ni pun sama juga. Tapi sekarang disebabkan kita dah type order by ID, so output dia masih sama. Kita cuba try type dengan bars. Kalau kita type bars, dia akan keluar ikut alphabet. So kita cuba try order by bars. Okay, kalau kita tengok output dia kat sini, kat bars ni. So dia akan ikut alphabet B, C dan juga S. Okay, contohnya yang ni adalah dalam bentuk ascending, sebab biasanya output dia akan keluar dalam bentuk ascending. So sekarang kita type code untuk descending. Okay, inilah kod dia. Kalau kita tengok, dia keluar secara descending. So tadi ikut A, B, C, D kan. Sekarang dia dah terbalik. Ikut S pula jadi pertama. So benda yang sama kita cuba try dengan ID lah. So sekarang kalau kita tengok, ID ni dia tak disusun dengan rapi.
dia kacau-kacau 916. So kita cuba susun ikut ID. So kita tak nak descending order, kita cuba try dalam ascending order. So kalau kita tengok ada dia keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu 1 sampai 9. Kalau descending dia akan terbalik. Kalau kita tengok sekarang dia dah terbalik dah. 9, 8, 6, 7. So itu saja untuk order by statement. Saya mengucapkan terima kasih dan bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Wan Nurmaisarah binti Wan Azraini dan saya memegang metrik yang bernombor 13 DDT 19F1137. Jadi bahagian saya akan menerangkan sum function. Okey. Kalau dapat tengok ini adalah table data yang telah diimport melalui CSV. Jadi sekarang kita akan laksanakan sum function. Select from policy insurance. Okey, jadi ini adalah table data yang telah diimport. Jadi sekarang sekarang saya ingin memberikan contoh untuk sum function. Select sum ID from policy insurance. Okay, kita akan run yang ni. Okay, boleh nampak di sini keluar sum ID sebanyak 5,253. Jadi itu saja bahagian sum daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya ni Aisyah Idiani binti Nik Mahdi, F1083. Saya akan membentangkan tentang update. First, kita kena create new database. Database kita adalah insurans polisi. Then kita letak password. Lepas tu boleh create workshop. Lepas tu boleh klik here to log in. Kat sini tekan SQL workshop and tekan utilities. Lepas tu tekan data workshop. Tekan spreadsheet data. Lepas tu import file baru. Dan choose file yang betul. Dan tekan next. Masukkan table nama dan kolom. Kolom name. Dan tekan next. Lepas tu pergi ke SQL command and type update insurance policy, then type set business type Jadi kat sini akan keluar output dia. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.